Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ni mengantuk sikit kan? No? Siapa mengantuk? Tidak. Yang berhormat Datuk Azman Nasruddin, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Yang berhormat Datuk Ustazah Aisyah Ghazali, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Yang berhormat Datuk Mak Suhaimi Abdul Rahman, Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah Darul Aman. Yang berhormat Tuan Dr. Haji Nazman Mustafa, Pegawai Daerah Kulim. Ketua-ketua jabatan peringkat daerah, pegawai kanan dari pejabat tanah dan galian, serta pejabat daerah dan tanah Kulim yang diraikan para penerima geran dan hak milik pada petang ini, hadirin hadirat sekalian. Pas saya baca ni takut saya syarah. Pertama sekali syukur kehadrat Allah SWT yang telah beri keizinan untuk berhimpun untuk menjayakan majlis penyerahan geran dan hak milik bagi daerah Kulim pada petang ini. Ini adalah sebahagian daripada tanggungjawab sebagai kerajaan apabila ada permohonan kepada rakyat, kepada masyarakat untuk memiliki sekeping tanah, maka kerajaan harus menimbangkan seberapa segera yang mungkin untuk melupuskan tanah, memberi milikkan kepada orang ramai. Dengan itulah kerajaan mendapat hasil premium tanah dan cukai tanah berulang. Kalau tak lupus tanah, tak ada lah cukai. Tapi sekarang ni tuan-tuan, tanah nak mohon tu tak ada lah. Mereka duk main tanya saya, bos, tang mana ada tanah kosong nak mohon? Saya tak tahu nak apa. Yang saya duk bagi geran ni hak mohon 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dulu. Hak lah ni saya tak tahu. Tapi cari tengok tang mana ada. Jadi tuan-tuan kalau orang tahu ni ada tang tu, dia lah mohon kan lah. Kalau haduk tak tahu apa tu pun tak ada tanah juga lah. Betul sekalian, untuk mengatasi masalah pemilikan tanah, sekurang-kurangnya pemilikan tapak rumah. Kerana semakin hari semakin berkurangan tanah yang belum mempunyai hak milik, tanah kerajaan. Sangat sikit. Pasal dulu orang mohon kan, tokai-tokai ladang mohon boleh 2,000 ekar. Tokai ladang, estate. Mereka boleh ribu-ribu ekar. 100, 200 hektar buat estate. Lalu ni tebang estate tu buat rumah, buat taman, buat kawasan industri. Orang kampung masa tu tak tahu nak minta. Mugak minta tak dapat. Saya dah bincang dengan Datuk Seri Setiausaha Kerajaan Negeri, bincang dengan Datuk Pengarah Tanah dan Galian. Lalu ni kita buat satu kaedah baru. Oleh kerana banyaknya orang yang belum memiliki tapak rumah, ramainya sahabat-sahabat kita, anak-anak kita yang tak ada tapak lagi, tak tahu nak duduk mana, nak beli rumah taman, nak buat loan tak boleh, selit gaji tak ada. Tak ada selit gaji tak boleh buat loan kan? Lepas tu menega tak ada selit tak ada account bank. Tak boleh juga. Hak duk motong mana ada selit gaji, takkan tokai sekerat bagi selit gaji kat dia. Mari kita usaha satu kaedah. Saya telah mencadangkan dah beberapa kali dibincangkan. Saya dah cadang kepada beberapa pegawai daerah. Lalu ni hampa pergi cari satu lot tanah yang besar yang boleh didiami. Adakah kawasan Kebun Lembu ke, Rizat Tanah Merah ke, Rizat Kayu Api ke, yang tak pakai dah. Kita plot, kerajaan yang plot. Jangan biar mereka minta aku tu. Mereka minta ikut suka kan. Lentang kau tu, lentang kau ni. Kita yang plot. Kita plot elok-elok bagi jadi tapak rumah. Seorang 2-3 ribu. 4,000 kaki ke, 5,000 kaki. Susun elok-elok. Buat infra siap-siap, parit. Taruh beda jalan apa semua. Di situlah rakyat boleh minta tanah beda tapak rumah. Boleh tuan-tuan tahu tu? Kalau boleh sokong saya. Sokonglah saya nak buat tanah tu. Bukan suruh saya sokong saya pilihan raya tu. Kalau nak sokong masa pilihan raya, saya tak boleh halang. Saya tahu. Kalau nak sokong juga, saya tak larang tuan-tuan. Tapi saya main bukan nak kempen, nak habaq kata saya nak buat kampung-kampung tersusun di beberapa daerah
bagi kawasan ataupun daerah yang begitu banyak permohonan untuk pemilikan tapak rumah. Nak beli rumah taman tak mampu, selit gaji tak ada, buat loan tak boleh. Hampa minta tanah tu esok. Tak ada lagi lah, baru nak buat. Kalau saya kalah, tak ada lah. Faham tak kita? Faham tak apa? Balik sini balik. Saya bersama dengan jentera kerajaan, ahli-ahli esko, pengarah tanah galian Abang Mi kita ni. Tuan-tuan sekalian, kita pulun. Bukanlah pulun sehari dua ni. Dah, daripada mula-mula saya jadi Menteri Besar, kita dah bincanglah esko. Saya jumpa begitu banyak permohonan tanah yang belum diproses. Ada yang tunggu sampai 40 tahun. Ada tunggu 30 tahun. Ada satu kertas tu saya baca di mohon sejak 56 tahun lalu. Tuan-tuan bayang, tua pada saya lagi permohonan tu. Belum dapat geran, alhamdulillah. Dengan kerja keras bersekam biji mata para pegawai di peringkat PTG dan di peringkat daerah. Akhirnya tuan-tuan, baru-baru ini kita buat calculation. Kita telah melulus dan memberi hak milikkan dalam tempoh 3 tahun ini 7,233 keping geran. Tuan-tuan sekalian, kalau jadi kerajaan, kerja saya ambil risiko. Saya kena tanggung, ambil risiko. Tu jadi ketua. Tuan-tuan jadi rakyat, para pegawai jadi pengurus. Kita hidup dengan aman, tenteram. Bila pemimpin buat kerja dia, para pegawai, pengurus menguruskan dalam bidang tugas dia. Rakyat hidup aman damai dalam satu pasukan rakyat Kedah dan para pemimpinnya. Saya nak bina kehidupan macam tu. Biarlah kita berselisih sedikit dalam politik, tapi tidak menimbulkan pecah belah. Kita berbeza pandangan, tapi tidak menimbulkan pertelingkahan. Saya seboleh-bolehnya nak berkawan dengan semua orang. Tuan-tuan sekalian, kerja-kerjaan ni bagi boleh cepat, efisien, apa-apa dasar yang kita nak laksanakan tu jadi dengan cepat. Pasal saya dan para pegawai kerajaan ni telah menjadi satu pasukan yang mantap. Dengan itu proses-proses tanggungjawab kita dapat dilaksanakan dengan pantas. Sebab tu tuan-tuan, 7,233 keping ni, kalau teamwork kita tak kuat, persepahaman tak ada. Bang Mi duk cerita tadi, daerah tak hantar kertas kat dia. Dia tunggu sampai bila pun tak ada. Nak sign apa, kertas tak mai. Dia tanya daerah kata kami sibuk. Tak ada nak pi, tak ada nak sukat. File tak naik kat dia, dia pun duk diam. Kalaupun file sampai kat dia, daerah buat kutip habis semua lah. Sukat kerja selesai. PTG pun proses. Mai nak mesyuarat jawatankuasa tanah, MB kata aku sibuk. Aku nak balik Kuala Lumpur. Ataupun aku ada macam-macam lah. Nak pi berjalan ke, angin ke. Ataupun dia kalut main politik. Nak pi kempen. Pilihan raya, maklumlah. Tak jadi kerja, tuan-tuan. Geran ni takkan keluar. Jadi bila semua orang telah memainkan fungsi masing-masing sebaik mungkin, maka cepatlah proses ni berlaku. Tuan-tuan sekalian, kita nak pilih para pemimpin, kena ada pemimpin yang faham proses ni. Jadi ketua ni bukan main jadi bangsawan depan kita, tak. Bukan. Bukan kita nak cari manusia-manusia hebat yang main duk tayang sisik depan kita. Masa tu dah berlalu lah. Zaman sekarang kita jadi cari pemimpin yang sanggup bersekang mata buat kerja bagi kita hidup senang. Dia pun senang. Yalah, bukanlah dia jadi baruah kita. Dia sanggup bekerja bersama dengan kita. Saya pun dapat pegawai, alhamdulillah. Daripada Tiausaha Kerajaan Negeri sampai
KCS, semua peringkat sampai kumpulan sokongan di Kedah ni, semua buat kerja semacam. Bertungkus lumus melaksanakan amanah ni. Hak ni betul hanya saya 41. Kerja jalan dengan elok. Saya bukan jadi MB 30 tahun. Saya baru 3 tahun. Orang takut kat saya macam saya kerja 50 tahun dah. TikTok saya pun padam. Punya takut. Leceh sungguh. No, lekeh depan ni. Baik bagi balik TikTok aku. Pagi tadi saya telah serah di Bandar Baru. Bagi tujuan yang sama. 54 surat milik berjaya diserahkan. Yang rata-rata terdiri daripada rakyat biasa pelbagai kaum. Tak kira Melayu, India, Cina, semua dapat. Hak dia, dia dapat. Tujuannya untuk kita adakan tiap-tiap orang daripada rakyat kita, dia ada kerta, dia ada tapak dia. Kalau kita tak ada tapak, di tanah tempat kita beranak, lagu mana kita nak duduk? Nung kita duduk beranak, anak cucu kita esok nak duduk tahu mana, kita tak ada apa. Tuan-tuan sekalian, bila dapat ni, tuan-tuan jangan joy. Walaupun ditawarkan segunung intan berlian, makcik, jangan joy. Intan berlian tu makcik gantung, bongkok tu. Kan? Habis, tak ada nilai apa satu. Gantung bongkok tu nak bagi orang tengok elok. Tapi tanah tak ada. Hak inilah harta paling berharga bagi umat manusia kerana seluruh dunia ni, kalau tuan-tuan tengok berlaku perang. Semua perang tu adalah perebutan tentang tanah. Berebut sepadan negeri, berebut tanah tu, berebut pulau ni, berebut hak tu, berebut ni. Semua tentang tanah. Manusia sanggup berperang. Perang habis ratus-ratus juta, bilion-bilion duit habis pasal nak tanah tu. Kita kerjaan bagi sekepin duk esok pi joy. Dah 6. Tolong tuan-tuan, kita pun ada hak ni saja. Kalau tuan-tuan kaya dah tak apa, bagi balik tanah ni. Dosa joy. Kita pun bagi ini kerana pertimbang usaha ini telah dibuat lama. Sayanglah kalau pi joy. Cari benda lain pi joy. Jual kereta, jual motor, jual gelang, jual rantai tak apa. Jangan jual tanah. Betul tak, Jangan jual pakcik sudah. Petang ini apabila dilaporkan pejabat daerah dan tanah Kulim telah bersedia untuk mengeluarkan menyerah 121 hak milik dan 44 LMS bagi pemohon di daerah Kulim. Alhamdulillah, saya begitu teruja dan bergembira bagi pihak tuan-tuan semua. Kita kongsilah kegembiraan ini dengan anak cucu kita. Dapat dah cik, hak tok minta hari tu. Di daerah Kulim ini, tuan-tuan dan puan-puan, lebih bernasib baik berbanding daerah-daerah lain. Potensi hartanah di Kulim ini lebih mahal dan terbangun kerana adanya sektor industri yang besar seperti Kulim High Tech Park dan telah memberi sumbangan yang begitu berharga kepada negara. Ni saya pakai baju nampak ni. Tak nampak? KXP. Kulim Airport, walaupun sidam, tapi limpahannya sampai ke sini. Ni ada tak bagi ni. Tu saya pakai. Saya nak iklan. Hak inilah jiwa. Jantung kita. Bukan ada pasal mereka tak bagi. Tak ada pasal apa. Tak ada apa satu. Saja tak orang bagi. Pasal mereka takut hak negeri sebelah tu. Saya tak takut. Takut apa? Lalu ni duk rekod cari pasal nak halang projek KSP ni. Semua orang sedang mencari alasan untuk mengelak daripada meluluskan KXP. Pasal apa mereka tak mau lulus? Kalau ada KSP itu, Kulim lebih membangun. Sungai Tani lebih membangun. Negeri kita akan jadi negeri yang hebat. Kita pun jenuh langut, kapal terbang lalu tak berhenti-berhenti. Banyak kargo-kargo akan diangkut daripada negeri kita ni. Dibawa masuk pada Eropah, dibawa masuk pada Amerika, dibawa masuk pada China, distorkan di sini, kargo tu akan didistribute ke seluruh negara Asia Pasifik ni daripada tanah kita ni.
Maka sesaklah ekonomi kita berlaku di sini. Berkembang dengan pesat. Pasal apa hamba tak bagi? Alasan kita goreng banyak lah. Berpuluh konsultan bagi alasan, bagi laporan, kajian macam-macam. Lalu ni dia penduk cari alasan, tak mau bagi jadi. Saya kata tak apa, tak bagi jadi. Lagi hamba tak bagi, lagi aku pulun. Boleh tuan-tuan, tengah tu? Nak suruh duduk diam kan, nak suruh bercakap? Tengok. Menang dah kita. Kena buat kerana ni hak kita di negeri kita. Betul tak? Kena berjuang hak kita. Mana boleh biar aku tu. Mereka nak suruh saya duduk diam. Mereka kata cakap banyak ni jadi political clown. Pelawak politik. Tuan-tuan sekalian, kalau saya tak melawak, saya cengih keluar api macam dagau. Kalau saya tak melawak langsung, betul. Apa nak try, apa tunggu. Tadi saya buat joke sikit supaya temperature tu turun. Kalau mereka tak mau saya buat lawak, tak apa. Esok kita mula dengan cengih 24 jam. Nak tengok siapa nak lari dulu. Tuan-tuan sekalian, balik kepada teks ni. Pembangunan taman-taman perumahan dan komersial, bahkan tanah pasir juga begitu berharga di Kulim ini. Sehingga bulan Jun 2023, Jabat Tanah Kulim telah mengendalikan sejumlah 129,979 pegangan surat hak milik yang menjana hasil tahunan kira-kira 65 juta. Ini termasuk bayaran royalti sekitar 1.9 juta setahun. Hasil-hasil seperti inilah yang menjadi dana kepada kerajaan negeri untuk terus melaksanakan perancangan pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun kebajikan kepada seluruh rakyat Kedah khususnya. Sejak dibangunkan secara pesat mulai tahun 1990-an, potensi daerah Kulim terus bersinar. Ramai pelabur dalam dan luar negara telah datang melabur dan memberi lebih 34,000 peluang pekerjaan kepada anak jati Kedah. Dalam tempoh 96 hingga 2022, pembangunan zon industri Kulim High-Tech Park telah memasuki fasa 5, membabitkan operasi lebih 70 syarikat berimpak tinggi multinational company, telah mencecah 126.5 bilion pelaburan, manakala terdapat banyak permohonan tanah bernilai komersial untuk mengubah syarat tanah, serah balik dan pemberi milikan semula tanah-tanah bagi merancangkan potensi ekonomi daerah Kulim. Tempias nikmat daripada semua ini adalah pendapatan sektor industri dan pembinaan daripada kilang-kilang atau syarikat-syarikat di Kulim kini turut menjana pertumbuhan ekonomi negeri Kedah dari tahun ke tahun. Berita ataupun perkembangan baik yang saya kongsikan bersama Yang Berhormat, Yang Bahagia Datuk-Datuk tuan-tuan ini hanyalah satu daripada cerita kemampuan dan kejayaan kita mentadbir negeri. Dikala kita raikan tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini yang bakal menjadi penerima geran nanti, terdapat 2 syarikat atau pemaju hartanah turut bersama kita melunaskan tanggungjawab pada kerajaan dengan pembayaran premium tanah berjumlah RM1 juta. Lebih menggembirakan, dengan angka ini dimasukkan ke dalam akaun hasil kerajaan kelak, pejabat tanah Kulim bakal mencatat kutipan cukai tanah dan premium terkumpul sebanyak RM40 juta ataupun 56%. Tepuk sikit. Hebat tau. Ni 47 juta dah. Inilah apa yang saya sering katakan. Manfaat dalam bentuk pegangan hak ke atas tanah dan hasil cukai yang dijana ini adalah hasil daripada apa yang kerajaan negeri cuba usahakan selama ini. Maka tepatlah seperti apa yang dibuktikan oleh kerajaan negeri hari ini. Kedah tempat orang miskin boleh berteduh, tempat orang kaya menabur bakti. Sedap ayat ni no. Pandai orang rekah dia. Balik kepada apa yang selalu sebutkan sebagai Kedah, sememangnya menjadi pilihan pelabur asing dari dalam dan luar negara. Saya berpegang kuat akan kemampuan kita mengimbangi antara keperluan untuk menjana ekonomi yang lebih mampan dengan manfaat yang akan dinikmati oleh semua rakyat. Contohnya 2 syarikat yang saya sebutkan tadi akan menjelaskan premium kepada kerajaan negeri sebagai tunai syarat kepada projek yang mereka sedang dan akan laksanakan. Syarikat Golden Blue Chip Sedia Berhad telah pun merancang dan mendapat kelulusan untuk membina 4,746
unit kediaman mampu milik dan 104 unit komersial dan 515 unit IKS. Satu syarikat ini saja sudah mampu membantu kerajaan negeri dalam menawar unit-unit rumah yang banyak untuk dipilih dan dihuni oleh rakyat negeri ini maupun daripada rakyat negeri sebelah. Sudah semestinya dalam tempoh pembangunan yang dirancang, Kulim akan menjadi pilihan utama pembeli rumah, para usahawan dan syarikat kecil dan sederhana untuk mengembangkan bisnes. Syarikat Primus LKS Development Sdn Bhd pula telah mendapat kelulusan membina sebuah hospital pakar setinggi 7 tingkat dengan konsep pembinaan cara mesra alam atau eco-design. Saya dimaklumkan hospital pakar ini akan menawarkan option teknik rawatan moden. Bami, boleh pergi Bami. Urut. Jadi tidak lama lagi Kedah akan jadi perintis jalan untuk perkhidmatan kesihatan berkualiti tinggi yang diterajui oleh perkhidmatan kesihatan seperti syarikat Primus LKS Development Sdn Bhd ini, sekaligus mempromosikan health tourism kepada mereka yang memerlukan rawatan mengikut pilihan dan kemampuan. Jadi sekali lagi saya ucap setinggi penghargaan dan terima kasih kepada dua-dua syarikat ini dan juga syarikat-syarikat lain yang berada di Kulim dan negeri Kedah seluruhnya. Sekali lagi kita sama-sama buktikan bahawa Kedah ini memang tempat orang miskin berteduh, tempat untuk orang kaya menabur bakti. Tuan-tuan sekalian, jumlah rakyat Kedah 2.3 juta orang. Tentulah mereka semua mahukan yang terbaik buat mereka. Bukan setakat semua orang ketika ini mahukan pekerjaan dan wang pendapatan yang stabil. Bahkan kerajaan negeri juga mahukan jaminan jangka masa panjang untuk tujuan ini. Saya sesungguhnya optimistik dengan potensi Kedah hingga saya benar-benar mahu negeri ini dibangunkan seperti yang kita rancang. Masa depan dan sejarah telah membuktikan bahawa kita akan ketinggalan dan kerugian jika kita tidak mahu berubah. Akhir sekali, saya ingin merakamkan penghargaan dan tahniah daripada kerajaan negeri kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi penerima pada petang ini. Saya juga rakamkan ucapan terima kasih kepada Datuk Pengarah Tanah dan Galian, kepada pegawai daerah dan seluruh kaki tangan pejabat tanah yang telah bertukus lumus menyediakan sehingga lulus geran-geran dan hak milik kepada tuan-tuan semua. Dengan pemilikan ini saya doakan tuan-tuan akan dilimpahi rezeki, dipermudahkan urusan kehidupan, diberi kebahagiaan keluarga, diberi nikmat yang melimpah ruah, ada sesuatu untuk diwariskan, untuk dikongsi bersama anak-anak, insya-Allah. Kita doakan bersama-sama kita bahagia di dunia dan beroleh kebahagiaan juga di akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri, kita teruskan dengan penyampaian dan dipersilakan Tuan Pegawai Daerah diiringi bersama Datuk Azman Al-Surdin dan Yang Berhormat Datuk Ustazah Hajah Siti Aisyah untuk mengiringi Yang Berhormat Menteri Besar. Kita mulakan dengan penyampaian bayaran premium tanah terlebih dahulu. Syarikat Primus LKS Development Sdn Bhd dipersilakan Wakil Puan Ashikin Bahrudin, Deputy Presiden Primus LKS Development Sdn Bhd untuk menyerahkan replika cek sejumlah RM635,987. Primus LKS Development Sdn Bhd. Seterusnya Golden Blue Chip Sdn Bhd dengan jumlah bayaran premium sejumlah RM591,420. Persilakan Encik Muhammad Afendi bin Mat, penolong pengurus projek Golden Blue Chip Sdn Bhd. Okey, baik, kita teruskan dengan penyerahan geran. Terima kasih sekali lagi Primus LKS Development dan juga Golden Blue Chip. Penyerahan surat hak milik pada petang ini. Silakan penerima pertama Cik
Cik Sun binti Osman. Silakan Cik Sun binti Osman, penerima pertama. Silakan untuk tampil ke hadapan pentas untuk menerima grant. Puan Azizah binti Arsyad. Silakan Puan Azizah.